Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini dapat sekali lagi kita bersama-sama berada di dalam salah satu daripada taman-taman syurga di muka bumi ini, yang mana taman-taman syurga seperti ini ialah tempat-tempat yang dicari oleh malaikat-malaikat. Dan apabila malaikat-malaikat ini dia jumpa taman-taman syurga seperti ini, maka mereka akan datang berduyun-duyun mengelilingi kita semua dan seterusnya menaungi kita dengan sayap-sayap mereka. Sebab itulah ketika berada dalam majlis-majlis yang seperti ini, hati kita berasa tenang, hati kita berasa nak buat baik dan tak terasa nak buat jahat. Dan malaikat-malaikat itu pula tadi, selain daripada dia mengelilingi kita, selain daripada dia menaungi kita dengan sayap-sayapnya, mereka juga mendoakan agar kita mendapat keampunan Allah di sepanjang perjalanan majlis ini. Selain itu, kita juga sangat bersyukur kerana dalam ramai-ramai makhluk Allah di muka bumi ini, kitalah yang dipilih untuk berada di dalam taman syurga. Sedangkan ramai lagi makhluk lain yang boleh Allah pilih, tapi pada malam ini Allah pilih kita. Jadi kita akan meneruskan pengajian kitab Ihya Ulumuddin bagi kali yang ke-16. Dan kupasan pada malam ini tajuknya 5 kalimah yang terubah. 5 kalimah yang terubah. Pengajian dalam kuliah dalam bulan yang lepas ditangguhkan sebab kebetulan masa nak datang mengajar tu batuk teruk. Jadi suara tak ada, terpaksa cancel. Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita masuk pelajaran pada malam ini, iaitu 5 kalimah yang terubah, kita lihat sepintas lalu pelajaran dalam kuliah yang terdahulu. Apa cerita kita dalam kuliah 2 bulan lepas? Ilmu itu mulia, tetapi ada ilmu-ilmu yang tercela. Bila sebut ilmu ni, kata Imam Ghazali, dah tentu benda baik. Daripada tak tahu jadi tahu, dah tentu baik. Tapi kenapa ada juga ilmu-ilmu yang tercela di sisi agama? Mengapakah sesuatu ilmu itu menjadi tercela? Sebab yang pertama, ilmu itu menjadi tercela kerana ilmu itu pasti membawa mudarat. Ilmu itu pasti membawa keburukan. Confirm bawa tak elok. Contohnya ilmu sihir. Ilmu sihir ni untuk tukang amal dia pun tak elok, untuk orang lain pun tak elok juga. Sebab tukang amal sihir ni contohnya santau lah. Kalau santau ni, pengamal santau, dia kemungkinan besar susah nak dapat anak. Sebab apa? Santau itu makan diri dia sendiri. Jadi ilmu sihir ni untuk pengamal pun tak elok, untuk orang lain pun tak elok. Inilah sebab ilmu itu jadi tercela. Dari segi asasnya, ilmu ni baguslah. Daripada tak tahu jadi tahu, yang tu bagus. Tapi dia jadi tercela sebab dia ni confirm bawa kemudaratan. Yang kedua, sesuatu ilmu itu menjadi tercela kerana ilmu itu biasanya bawa keburukan, biasanya bawa kemudaratan. Yang pertama tadi confirm dah bawa buruk. Yang kedua ni tak confirm bawa keburukan, tapi biasanya bawa keburukan. Contoh dia ilmu nujum, ilmu bintang, ilmu perbintangan lah. Sekejap lagi kita tengok huraian dia macam mana. Yang ketiga, satu-satu ilmu itu dikatakan tercela kerana sungguh pun ilmu ni tak bawa keburukan, tapi dia tu buatkan kita ni membuang masa sia-sia. Ilmu sihir pun bukan, ilmu nujum pun bukan, tapi ada ilmu-ilmu lain yang dia tak bawa keburukan, sungguh pun tak bawa keburukan, tapi kalau kita tumpu masa untuk ilmu itu, dia sia-sia. Jadi buang masa sia-sia, maka dia juga dikatakan ilmu yang tercela. Contoh, kita pergi ke Afrika sana, ke negara Habsyah, ke negara Ethiopia contohnya. Kita pergi buka kelas di sana kepada orang-orang yang tak cukup makan, yang badan kurus kering,
Rumah pun tak ada. Kita pergi sana kata, okey, mari saya nak buka kelas cara-cara main saham. Kita nak ajar main saham kepada orang yang kebuluran. Rumah pun tak ada, makan pun tak ada, zat makanan pun tak ada. Kita nak buka kelas, nak ajar cara main saham. Jadi tak ada guna untuk dia ilmu tu. Dari satu sudut baguslah, bila dia belajar tu dapat ilmu. Tapi ilmu tu dia nak guna ke mana? Kan negara dia tu tak boleh nak main saham dengan keadaan tempat dia tu. Jadi ilmu tu bukanlah ilmu tak baik, ilmu yang baik, tapi buang masa sia-sia. Itu pun dikatakan ilmu tercela juga. Contohnya lagi, kita mengajar ilmu nikah kahwin kepada budak-budak kecil. Kita ajar tu, ilmu tu baguslah. Daripada dia tak tahu, dia jadi tahu, bagus. Tapi apa guna untuk budak kecil 7 tahun, 8 tahun ilmu nikah kahwin? Tak ada guna untuk dia. Belum sampai masa lagi, maka itu pun dikatakan ilmu tercela. Walaupun ilmu nikah kahwin tu baik. Contoh lagi, kita pergi ke negara-negara padang pasir, kita mengajar mereka cara-cara nak buat kereta salji. Kereta salji yang ditarik oleh rusa ataupun ditarik oleh anjing-anjing, ditarik oleh serigala. Jadi memang bagus belajar cara-cara nak buat kereta salji, memang bagus. Tapi apa guna kepada orang di padang pasir tu belajar buat kereta salji? Dia bukan duduk di tempat salji pun, kecualilah dia memang nak pindah pergi duduk di sana. Jadi ilmu nak buat kereta salji yang ditarik oleh rusa-rusa ni bagus, tapi kalau tak kena dengan tempat dia, dikira membuang masa, termasuk ilmu yang tercela juga. Jadi kesimpulan dia, semua ilmu pun bagus, tapi ada ilmu yang tercela disebabkan 3 perkara. Yang pertama, ilmu ini dia jadi tercela kerana ilmu tu confirm bawa keburukan. Contoh dia ilmu sihir. Yang kedua pula, ilmu itu dia jadi tercela kerana biasanya dia bawa keburukan, biasanya dia bawa kemudaratan, walaupun tak confirm. Contoh dia ilmu nujum. Dan yang ketiga, sesuatu ilmu itu menjadi tercela apabila kalau kita belajar tu sia-sia. Contohnya tadi, kita ajar orang di tempat kebuluran tu cara-cara main saham, tak ada guna untuk dia, buang masa dia. Lebih baik dia belajar cara-cara ikhtiar hidup ke, cara bercucuk tanam ke, cara apa-apa kan, yang sesuai dengan keadaan dia. Inilah 3 perkara yang menjadikan sesuatu ilmu itu tercela. Baru-baru ini ada dalam surat khabar cerita 50 orang, hampir 50 orang kerasukan. Cerita sihir tadi tu teringat cerita yang masuk paper ni. Bukan sihir ni, cerita pasal jin. Mereka ni buat satu camp di tepi pantai Port Dickson. Tuan-tuan puan baca cerita ni. Malam tu buat malam kebudayaan. Ada persembahan-persembahan lah. Sampai satu persembahan tu, perempuan menyanyi dan menarikan tarian ulik mayang. Dia menarikan ulik mayang kat tepi laut. Memang kena lah. Masa menari-menari tu, terperasan di belakang tu ada bayang-bayang. Bila dia toleh ke belakang, tengok budak kecil ramai menari sekali, tak tahu dari mana. Dia tengok-tengok tu, lepas tu pakat kena rasuk semua. Hampir 50 orang masuk dalam surat khabar. Jadi zaman dulu ni, ulik mayang ni sejarah dia ada beberapa versi, ada macam-macam cerita. Saya petik satu cerita ni. Salah satu versi dia tu, kononnya ada satu orang nelayan zaman lama dulu ni. Nelayan ni puteri laut ni jin lah. Jin perempuan yang di laut tu berkenan kat dia, jadi nakkan dia tu. Yang keluarga dia, masyarakat kampung dia tak mau bagi. Jadi mereka pun panggil bomoh supaya nak selamatkan daripada diambil oleh jin-jin perempuan ni tadi. Katanya 5 orang, 5 adik-beradik berkenan kat dia ni, nak tarik dia, nak ambil dia. Jatuh cinta lah ni, jin jatuh cinta, jin asyik. Orang kampung panggil pula satu orang bomoh, lawan pula dengan jin-jin yang 5 orang ni tadi. Dan bomoh ni pun dia pakai jin juga, tapi dia pakai hak jenis darat punya. Jadi bertembung di sana. Jin-jin yang dari darat
berlawan dengan jin-jin dari laut. Duk lawan tarik tali lah cara dia lah. Nak dapatkan lelaki ni tadi.